Allah hayajtabi min rusulihi may yasha fa'aminu billah wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud maka nallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada seorang bercampur aduk, mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu, hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik beriman. Wa ma kana Allahu liyatli'akum 'alal ghaibi, dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Walakin Allah hayajtabi min rusulihi may yasha, akan tetapi Allah memilih dari rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Fa aminu billahi wa rusulihi, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, dan kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-179 daripada 200 ayat pada juzuk yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan, dan akhirnya diizinkan Allah atas kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nasihat yang keempat kan, di tanda saya hilang, muka surat 11, betul? Dan telah bersabda ke dan berkata Sayyidina Ali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Situ kan, betul? Artinya, siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala,
Mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Baik, yang itu dulu. Jadi kita sambung lagi di bahagian nasihat yang keempat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, dengan tajuknya kadar balasan mengikut kadar amalan. Kadar balasan mengikut kadar amalan. Dia ambil daripada kata-kata Saidina Ali karamallahu wajhah. Dulu viral sekejap, orang kata karamallahu wajhah ni Syiah punya pandangan. Tak ada, bukan pandangan Syiah, ni pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah kita sebut dia karamallahu wajhah pun boleh, radhiyallahu anhu pun boleh. Dua-dua makna mulia. Radhiyallahu anhu artinya diredakan Allah atas dia. Dia tu siapa? Sinilah sahabat-sahabat Nabi, yakni Saidina Ali kalau dalam bab ni lah. Kalau karamallahu wajhah pula maksudnya dimuliakan Allah akan wajahnya. Kenapa Saidina Ali dia macam special sikit, istimewa sikit sebab dia seorang je. Yang belakang dia kalau nama dia karamallahu wajhah. Kalau orang lain, sahabat lain biasanya radhiyallahu anhu, kan? Ini kerana Saidina Ali sejak lahir sampailah dia wafat, dia tak pernah menghadapkan wajahnya pada berhala, sekali pun tidak, saat pun tidak. Maka sebab itulah Nabi menggelarnya sebagai karamallahu wajhah. Maksudnya dimuliakan Allah atas wajahnya. Sebab apa wajahnya mulia? Sebab wajahnya tak pernah tengok berhala. Bukan kata tengok, palingkan wajah ni pada berhala pun tak pernah. Itu Saidina Ali. Kalau dah kita banyak kali kan? Ada siap pergi batu keh lagi gambar dengan ni patung berhala kat atas batu keh. Tak ada kerja dalam naik tangga punya lah tinggi, kan? Tak ada faedah, tak payah. Itu semua berhala ni tempat yang Allah murka, tempat Allah tak suka. Sebab berhala, syirik. Dosa lain boleh lagi diampun, tapi main dengan dosa syirik tak diampun. Maknanya beratnya syirik berbanding maksiat-maksiat yang lain. Nak zina sampai beratus-ratus orang pun kalau taubat Allah terima, kan? Minum arak berbotol-botol, tak kata botol, dengan lori-lori minum. Punya banyak minum macam mana pun taubat pada Allah, Allah terima, kan? Tak semayang, malas semayang lah apa semua, tiba-tiba insahlah aku dah semayang dah lah sekarang ni, Allah terima taubat dia. Tapi sekali je jadi kafir, tak ada dah. Allah tak terima, melainkan dia kena mengucap dua kalimah syahadah semula, masuk Islam balik. Kalau tak ada, Allah takkan ampun. Sebab apa? Sebab beratnya syirik. Tiba-tiba beratnya syirik, kita pergi ke tempat berhala, pergi kuil. Tu kata apa faedahnya, apa jadahnya, kan? Memanglah ulama mengatakan tak sampai jatuh haram masuk gereja, tapi apa tujuan? Dia kena tengok pada tujuan juga, kan? Kalau tujuan tu sebab nak kencing sangat, tak ada tempat, tengok ada gereja sebiji, dalam fikiran dia dalam gereja mesti ada tandas, nak tumpang tandas, tak ada masalah waktu tu. Ni tak saja nak tengok Jesus, dia kata dalam tu. Nak tengok salib macam mana, tu tak ada faedah, apa nak tengok, kan? Baik tengok tu imam, pergi masjid tengok muka tu imam, tengok muka ulama, tengok muka ulama, tengok muka orang-orang soleh, dapat pahala, kan? Tengok muka je dapat pahala. Tapi jangan tunjuk muka je, lepas tu balik orang buat kuliah tak nak dengar, dia kata ambil tak apa, tengok muka tak apa, dah Ustaz dapat pahala, dia kata. Baik. Dan berkata Saidina Ali karamallahu wajhah, apa Saidina Ali kata? Man zanna annahu bidunil jahdi. Man tu maksudnya siapa? Zanna, zan ni bukan yakin, yakin jazam. Dia ada 5 peringkat. Yang pertama dipanggil jazam. Jazam ni maknanya yakin yang penuh 100%. Yang kedua, dia berat kepada yakin tapi ada sikit dia tak yakin, itu dipanggil zon. Jadi zon ni
Kalau kita nak terjemah macam dalam kitab ni sebut sangkaan. Sangkaan lebih kepada percaya, macam tu. Itu dipanggil zon. Yang ketiga syak. Syak ni maknanya separuh-separuh. 50% tak yakin, 50% lagi yakin. Itu syak, ragu-ragu. Yang keempat dipanggil waham. Waham. Waham ni dia berat tak yakin, sikit aja yakin. Itu waham nama dia. Yang kelima dipanggil jahil. Jahil ni tak yakin terus. Satu habuk pun tak ada. Kosong terus. Itu namanya jahil. Jadi zon ni dia sangkaan dia lebih sikit kepada yakin, tetapi bukan yakin yang 100%. Macam kita semayang ni, kiblat ni, walaupun dah dibetulkan kiblat ni, tapi walau macam mana betul pun kiblat ni zon, bukan jazam. Kenapa saya kata zon kan jazam? Kan kita nampak pun Kaabah depan ni. Tapi kalau semayang di Masjidil Haram, Kaabah duduk depan, tu bukan zon dah tu jazam. Berapa jazam tu? Kaabah duduk depan, boleh pegang Kaabah. Jadi orang tanya ulama, kalau semayang di masjid macam kita ni, masjid kampung kita, sunat kita tengok tempat sujud, betul tak? Tapi kalau nak semayang depan Kaabah, nak tengok mana? Tengok Kaabah lah. Jangan tengok polis yang jaga Kaabah tu. Polis tu kan dia duduk depan tu kan. Siapa biasa pergi umrah, cuba dapat saf dekat-dekat dengan Kaabah, tengok ada polis kat depan, jangan tengok dia. Tengok dia tak khusyuk semayang kan. Nak tengok Kaabah lah, sebab Kaabah duduk depan lah. Tapi macam kita sekarang, Kaabah tak ada kat depan. Jadi kita pun ambil jalan, ditundukkan kepala melihat tempat sujud. Sebab kalau kita tengok ke depan tu, nampak muka kawan kita, kepala dia belakang. Kena pula dia pakai baju, saya sayang mak saya. Habis kita baca baju dia. Sebab tu makruh semayang pakai baju bertulis-tulis. Dia menyebabkan jadi orang baca lah, orang apa, jadi kacau khusyuk orang lain. Baik, jadi itu makna zon. Jadi dia kata man zanna, siapa yang sangkaan dia kuat, macam itulah. Siapa yang menyangka annahu bahawa biduni ni dengan tanpa. Dengan duni itu maknanya tiadalah ataupun tanpa. Dengan tanpa al-jahdi maknanya usaha yang sungguh-sungguh. Al-jahdi inilah perkataan lain yang biasa kita dengar, jihad. Jihad tu ambil daripada perkataan al-jahdu, sama ni, jahada, al-jahdu. Kita duk faham jihad ni angkat pedang, bukan maksud semesti makna jihad tu angkat pedang. Jihad ni maknanya sungguh-sungguh nak mempertahankan Islam, tu maksud jihad. Jadi bidunil jahdi, siapa yang menyangka tanpa sungguh-sungguh, maknanya tanpa usaha yang sungguh-sungguh, yasilu, ia akan dihubungkan, wasala yasilu, sambung, maknanya akan dapatlah dia ke mana? Fahuwa mutamanni, dia akan dapat masuk dalam syurga. Maka dia, maka huwa dia mutamannin. Mutamannin artinya orang yang berangan-angan. Siapa yang sangka dia tanpa dia usaha apa-apa, lepas tu nak masuk syurga, angan-angan mat jenin. Usaha apa tak ada, semayang tidak, derma kedekut, apa pun tak ada, usaha amal kebaikan. Lepas tu ada hati nak masuk syurga, berangan. Tak ada. Syurga bukan boleh datang bergolek begitu kan. Tak yang kata syurga akhirat, syurga dunia tak datang golek. Apa syurga dunia? Bagi orang yang mencintai dunia, yang dia kejar ialah kekayaan harta. Kekayaan harta pun bukan datang golek, kena usaha sungguh-sungguh. Nak belajar, lepas tu kerja, berniaga, belajar tinggi-tinggi pun belum jamin lagi kekayaan hidup di dunia. Belajar sampai PhD, master, habis-habis semua macam-macam sijil, sampai bengkak kepala menghafal subjek kan, nak boleh jawab ke exam, lepas tu nak boleh kerja. Dan boleh kerja jadi jutawan tak jadi juga. Kerja bawah orang je, makan gaji juga kan. 8,000 walaupun banyak, makan gaji. Maksud bila makan gaji, kerja lebih pun banyak tu, kerja kurang pun banyak tu juga.
Tu beza dengan orang bisnes, orang berniaga. Berniaga, dia niaga lebih, dia orang cakap usaha lebih, dia dapat lebih. Usaha kurang, dapat kurang. Sebab tu Nabi lebih menggalakkan perniagaan. Lebih menggalakkan perniagaan daripada kita bekerja bawah orang. Sebab kita bekerja bawah orang ni macam itulah, tak boleh nak pergi mana sangat. Dah lah terikat dengan dia. Tapi kalau berniaga, ikut kita. Nak berniaga, tak nak berniaga sudah. Macam saya bawa barang niaga, saya nak bawa, tak nak bawa, orang boleh komplain je lah. Apa Ustaz tak bawa tolong mesin? Saya kata kat hati saya. Tapi tak jawab lah macam tu. Tapi nak ceritanya, tak ada masalah. Bukan lagi AJK Masjid kata saya pecat Ustaz sebab tak bawa tolong mesin. Cik, bila pula aku kerja dengan hang nak pecat-pecat? Itu tak ada masalah. Itu maknanya merdeka. Tapi tak apalah, yang kerja bawah orang pun tak apa, tak ada masalah. Cuma nak buat bandingan mana lebih afdal lah. Tapi dah kerja bawah orang, kerja je lah terus kan. Tak ada masalah. Janji halal daripada benda yang haram, buat apa. Baik. Jadi itulah maknanya kait dengan kata Saidina Ali ni, orang yang nakkan masuk syurga tapi tak nak beramal, orangnya berangan-angan. Macam ramai lah ni kadang-kadang kita tengok golongan artis dan sebagainya lah. Kadang-kadang tu kelakar pun kita tengok dia menang anugerah. Anugerah bintang popular lah, anugerah penyanyi terbaik lah, anugerah pelakon pelakon paling kuat, pandai berlakon lah, pembohong lah kiranya kan. Anugerah tu sebenarnya anugerah pelakon paling pandai berbohong. Itu sepatutnya. Sebab bila pandai berlakon makna pandai bohong lah kan. Sampai dia menangis dalam filem dengan kita menangis, padahal dia berlakon je tu. Habis kat mana dia menangis lah, minum air je dia kan. Jadi kita percaya menang dia. Menang satu hal lah, tak apa, tak ada masalah, lantak dia menang. Lepas tu dia naik atas pentas, pakai baju bukan main, buka habis dada-dada ni, nampak sini lurah, nampak itu, nampak ini. Last sekali okey lagi lah, tak apa, Assalamualaikum, bagi salam, okey lagi lah, tak apalah, orang cakap beradab. Lepas tu tiba-tiba Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya syukur kepada Allah atas kemenangan ini. La ilaha illallah. Kamu gembira syukur atas kemenangan apa tu? Kemenangan ke arah maksiat ke arah ketaatan pada Allah? Adakah ke arah kemaksiatan itu dikira sebagai kemenangan? Ini orang jadi akhirnya walaupun nampak macam baik dia sebut kalimah Alhamdulillah, tapi bila tak kena pada tempat jadi kurang adab. Bila kurang adab tu bahasa orang cakap bahasa lembut lah, bahasa kasarnya kurang ajar dengan Tuhan, kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Tu. Jadi tak boleh lah. Macam contohnya bawa masuk Quran di dalam tempat najis, tandas. Bawa Quran tu baik tapi tempat tak kena, macam tu. Perkataan Alhamdulillah tu baik tapi pada tempat yang tak elok, mana boleh. Jadi kena faham. Jadi macam ni, ingat-ingat dia dengan dia ucap kalimah-kalimah yang baik, yang mulia ni, konon-kononnya jadi orang yang baik boleh masuk syurga. Mana pula macam tu. Bukan itu amal yang kena. Amal tu amal yang tak kena. Sebab tu nak beramal mesti dengan berilmu, barulah amal itu jadi betul. Main bola, bubuh bola masuk dalam gol, sonoknya menang, nak tunjuk cara Islamik lah, baguslah. Dia pun sujud syukur. Kita pun kata bagus pemain ni, walau dia seluar pendek tapi sujud syukur. Tukmu dah pakai seluar pendek syukur-syukur benda, mana boleh. Sujud syukur itu salah satu ibadat. Bila ibadat ni pertama kena suci, tu nama ibadat. Mana kena ada wuduk kan. Tak apalah kita sangka baik dia ambil wuduk sebelum dia masuk dalam padang. Tapi mana tahu kentut 4 kali dalam padang. Tak apalah sangka baik dia tak kentut-kentut Ustaz. Dia tahan. Dari main tadi dia tahan. Dia tak kentut. Okey, katalah dia tak batal wuduk dia.
Tak batal wuduk. Okey, kata okey, syarat pertama kena dah ada wuduk. Syarat kedua mesti tutup aurat. Tu kan surah pendek. Mana boleh buka aurat dalam beribadat? Tak dalam beribadat pun tak boleh buka aurat dah. Ini kan pula buat dalam bentuk beribadat. Lagilah tak boleh. Katalah dia kan surah pendek tapi dia ada stokin panjang sampai ke peha. Tutuplah tu Ustaz, dia kata. Okey, tak apalah, katalah dia tutup aurat. Syarat kedua lepas. Syarat ketiga, sujud tu mesti ngadap kiblat, bukan ngadap penyokong dia. Mula penyokong pula jadi kiblat. Kena menghadap kiblat. Kan? Katalah kebetulan penyokong dia duduk arah kiblat. Nak jadikan cerita. Kena semua. Udah wuduk tak batal, tutup aurat, sujud pula menghadap nyokong, tapi kebetulan nyokong duduk arah kiblat. Makna kena arah kiblat. Dah jadi tak Ustaz? Boleh tak? Tak lagi. Yang keempat mesti dengan niat. Bukan main lari-lari sujud itu. Tak, dia ada niat dia pula. Sebab nama ibadat mesti dengan niat. Innamal a'malu biniat. Dia ada niat, mana Ustaz tahu? Takkan dia nak cakap kuat kan? Mana tahu dia baca niat. Okey, katalah ada niat. Boleh dah ke? Tak lagi. Sujud syukur mulakan dengan takbir, baru sujud, bangun balik, bagi salam kanan, salam kiri, baru namanya sujud syukur. Ini lari-lari takbir tak ada, kedebum jatuh terus. Oh iya ke? Iyalah. Dah tak ngaji. Dah baru tahu. Tu kenalah ngaji, tak ada masalah. Nak main bola, mainlah pergi bola, tapi biar belajar kan, ada ilmu. Jadi orang yang buat acah-acah buat benda baik tapi dengan tidak ada ilmu, kalau kena dengan orang jahil nampak dia baguslah. Kena dengan orang alim, orang yang reti, orang reti akan pandang sini sahaja. Apa ke benda sujud macam ni tak kena ni, gitu. Ada malu kita. Jadi biar belajar, biar tahu perkara-perkara ni. Sebab kita tak tahu, bila kita buat benda silap di hadapan orang yang alim, orang yang tahu, malu lagi kan. Belajarlah, tak ada masalah nak main apa pun. Jadi gitu. Makna kata janganlah buat kebaikan, buat amal tapi tidak dengan kena cara, maka dia harap-harap dengan amal dia buat tadi boleh masuk syurga, pada amal tu tak kena. Apatah lagi kalau langsung tak ada amal, lepas tu ada hajat hati nak boleh masuk syurga Allah, macam mana kan? Derma pun kedekut pahit, lepas tu nak masuk syurga. Tak? Nak beli rumah kat dunia ni pun nak ratus ribu harga kan? Tiba-tiba kita derma RM1 nak mahligai syurga. Kena tak? RM1 mahligai syurga. Ni mahligai dunia, bukan syurga lagi, baru mahligai dunia. Nak jamban pun busuk lagi mahligai dunia ni. Hebat macam mana pembangunan, tak ada apa, mahligai dunia je. Mahligai dunia pun harga nak 500 juta, ratus ribu. Ini kan pula mahligai dalam syurga Allah, yang sangat indah, yang sangat wangi, yang sangat cantik. Mana ada runtuh mahligai dalam syurga. Mahligai dalam dunia boleh runtuh kan? Kalau kita buat bandingan, situ pun tak kena dah. Situ pun tak kena dah. Kalau nak beli mahligai dunia pun harganya ratusan ribu, apatah lagi nak beli mahligai syurga Allah di dalam syurga nanti. Mana kan boleh dengan hanya pengorbanan yang kecil-kecil aja, sikit-sikit. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena buat pengorbanan yang besar. Setakat mana yang kita mampulah. Sebab tu derma bukan atas nilai sebenarnya, tapi derma ni atas pengorbanan kan? Atas pengorbanan. Ada orang dia derma 100, kita kata hebat dia ni derma 100. Ada orang derma RM5 je, kita kata apa, cerai derma RM5. Belum tentu lagi cerai. Kadang-kadang yang 100 tu cerai, yang RM5 tu hebat di sisi Allah. Sebab apa? Sebab orang yang derma RM5 boleh jadi dia orang susah, dia miskin kan? Gaji dia sehari RM10 saja. Dia kerja sapu sampah ke apalah, kerja-kerja biasa je lah, kerja orang cakap tahap rendah. Gaji dia dikira sehari RM10, tapi dia boleh derma kat masjid tiap-tiap hari, satu hari RM5. Maknanya dia boleh bagi separuh daripada duit dia, gaji dia sehari pada jalan Allah. Mana tak besar tu? Separuh dia bagi tu.
Ada orang gaji dia 4,000 tapi dia derma 100 je. Separuh ke tu? Tak separuh. Dia ada 3,900 lagi. Nampak? Sedangkan kawan ni ada RM10 je sehari. Nah, dia bagi RM5. Maknanya siapa lagi besar? Kawan tu besar lagi. Walaupun nilai dia kecil pada mata manusia, tapi besar pada pandangan Allah. Kerana bukan soal nilai dia berapa banyak, tapi soalnya pengorbanannya berapa banyak. Dia sanggup korbankan nak harta dia separuh diri dia bagi kepada jalan Allah. Sedangkan orang ni bagi suku saja pada jalan Allah, tak setanding dengan kawan yang separuh ni tadi. Tu. Sebab tu bukan masalah kepada kuantiti, tapi masalah pada diri kita masing-masing. Kita nilai kehidupan kita ni berapa banyak Allah bagi rezeki. Sebab tu Allah kata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Allah bukan minta semua, nak sebahagian. Nah, tak boleh separuh pun, tapi adalah bahagian yang kita boleh bagi. Jangan sampai kedekut sangat sampai tak boleh nak bagi. Takut-takut Allah lagi kedekut pada kita. Allah sempitkan rezeki kita. Masa Tok Guru Siddiq Noor, Tok Guru saya lah, dia ngaji pondok kan. Ngaji pondok. Jadi apa nama, ngaji-ngaji tu duit nak habis lah. Duit tak ada kan, dia dengan kawan dia pun duit tak ada gak. Tapi nak berhenti mengaji sayang, rugilah. Sebab ni nak belajar ni bukan senang nak dapat ni kan. Jadi kata kita kena belajar jugalah. Habis macam mana nak sara hidup kat pondok ni, duit dah tak ada ni. Duit tinggal masa tu RM10 je kan. RM10 ke RM20? RM20 kan. RM20 tu waktu zaman dulu kira besar lah juga. Tapi lama mana boleh bertahan 20 tu kan. Duduk sebulan 2 bulan habis lah 20 tu, walaupun nama duduk pondok je. Jadi bincang dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia nama Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah. Tok Guru Haji Hitam ni bukan calon-calon orang, anak murid Tok Kenali. Tok Kenali anak murid Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid, ulama tersohor Nusantara dan dunia suatu ketika dulu. Sampaikan ulama-ulama Mesir pun rujuk pada beliau. Syekh Wan Ahmad ni punya alim hebat. Jadi ni sanad ilmu dia kan. Jadi apa nama, mengadulah pada Tok Guru Haji Hitam. Tok Guru, kami ni tak ada duit dah ni. Tapi tak nak tinggal lah pengajian, nak belajar juga. Tapi duit dah tak ada, pening kepala juga nak memikirkannya ni. Lepas tu Tok Guru tanya, sekarang ada berapa? Tok Guru tanya. Dia kata kira-kira ada dalam RM20 gitulah, lebih kurang. Tak apa, kata Tok Guru, habiskan, kata. Kawan ni tanya, ingatkan Tok Guru nak ulur lah pula duit dia, bagi tambah balik duit. Dak, Tok Guru kata habiskan. Tadi datang bermasalah, balik lepas tu lagi tambah masalah kan? Bukan selesai masalah, nak balik pada rumah Tok Guru kata habiskan. Nak kamu ambil duit tu, kamu pergi beli bihun ke mi ke, wak goreng, bagi ni kawan-kawan pondok semua makan. Allah, dia kata nak tolak Tok Guru kan, takkan nak lawan ni guru kita ulama. Ikut sudah buat pi lah. Dia pun pergilah pergi kedai, belilah bahan-bahan apa semua, bihun, goreng apa semua, bagilah orang pondok seorang sikit. Bagi. Lepas dah bagi, menong dia kat tangga pondok. Kawan tu menong lama. Nak depa ni tak apa, sedap makan bihun aku bagi. Yang aku pas ni nak makan apa ni? Duit habis dah ni. Tadi boleh tahan lagi RM20 tu, boleh tahan lagi berapa hari. Ini habis terus dah hari ni. Nyesal pula tanya Tok Guru, dia kata. Tapi nak tanya jugalah, habis nak macam mana dah buat dah. Menong lah situ, menong, tiding, telefon bunyi. Telefon bunyi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenal lagi tak aku? Siapa dia ni? Dia tanya. Rupa-rupanya kawan dia ni sebelum masuk pondok, dia pandai buat kerja ni, wiring ni. Jadi dia pernah buat satu projek wiring kan. Dan kawan tu pula berhutang dengan dia. Memang tak bayar sebab kawan tu masa tu tengah sesak duit. Jadi tak bayar. Dia pula jenis orang ngaji pondok, jenis luruh bendul. Jenis orang tak bayar kata tak apalah, nanti ada duit bayarlah. Dia kira gitu je. Dia bukan kisah sangat pun. Dia pun sampai tak ingat dah kawan tu hutang dia berapa banyak. Tiba-tiba telefon, tak ingat aku yang dulu hang buat projek kat tempat aku tu.
Hang buat wiring kan, lepas tu aku tak bayar lagi sebab masa tu aku sesak, tak ada duit. Ni aku telefon balik ni, sekarang alhamdulillah lah Allah dah bagi rezeki kat aku ni kan. Jadi ni aku nak bayar balik ni. Bayar balik dia tanya. Berapa pula ni? Dah aku hutang hang hari tu, jadi aku nak bayar balik lah. Oh, berapa nak bayar? Hari tu kan aku hutang 20,000. Ni aku nak back in 20,000, bagi nombor akaun. Kejut dengan orang tu. RM20 habis buat beli bihun, 20,000 Allah hantar balik. Allah hantar balik. Nah, lepas tu yang tu cerita atas cerita. Ni pun ada seorang lagi. Jemaah yang dengar kuliah saya lah. Dia polis pencen. Dia dulu khidmat di air tawar ni. Dia mula daripada bawah, daripada constable. Jadi fahamlah gaji kecil lah dulu, walaupun kerja polis gini. Jadi dia dengan kawan dia 2 orang. Kadang-kadang dia pinjam duit kawan dia, kadang-kadang kawan dia pinjam duit dia. Nak minum pun tak ada duit, nak makan kadang-kadang tak ada duit kan, duit sikit. Jadi kawan dia ni jenis baik. Kawan dia pun dah habis dah pencen lah, balik Kelantan. Buat kawan dia buka pengajian Al-Quran. Polis, bukan ustaz. Dia buka kelas Quran kat rumah, depan rumah dia buat wakaf gitu. Depan rumah dia buat tak ada yuran. Dia letak tabung, dia kata ikut suka nak derma berapa kan, ikut sukalah nak derma berapa. Dia pun adalah duit pencen. Dia kata takat pakai duit pencen untuk hidup dia dengan laki bini je. Anak-anak dah besar-besar dah, tak apa dah. Dia kata cukup pakai duit pencen, lagi pun bukan nak makan mewah apa pun, duduk kampung je kan. Jadi dia ajarlah budak-budak ni, ajar ngaji, Iqra, Quran. Boleh kata dalam kampung tu semua budak-budak mak bapak ni hantar dekat dia kan. Dia ngajar habis dalam kampung tu. Lepas tu lepas 3 bulan, lama dah tabung tu kan, dia angkat pun dah berat dah ni. Dia pun buka dia tengok banyak dia pun kira-kira 3 bulan tu dia tak pernah buka tabung tu 3 bulan. Ikut orang nak bagi berapa pun, dia tak pernah letakkan berapa mesti bayar dia, ikut suka. Kira-kira RM37,000 dalam tabung tu. Tu kan. Rupa-rupanya dengan tak letak nilai ni, lagi tinggi Allah tambah nilai dia. Dengan sebab apa? Sebab dia buat kerja dengan ikhlas. Dia buat amal dengan ikhlas. Dunia lagi Allah dah bayar begitu, bayang akhirat kan. 37,000, terkejut dia. Dia kata depa ni derma kat aku berapa ni sampai banyak ni. Lah kali dia telefon kawan dia yang dekat air tawar ni. Sebab dia dulu pernah pinjam-pinjam duit kat kawan tu. Dulu dia susah tak ada duit, dia telefon lah. Nak jumpa ni, lama kita tak jumpa. Boleh ke? Lama kita tak jumpa. Dia pun datang dari Kelantan, duduk sini dengan kawan dia. Sembang kat kedai minum. Lah kali dia bawa keluar sampul ni. Dia kata kawan dia nak panggil mat. Mat ni mat. Ni duit yang aku pinjam masa aku kerja dulu. Kawan tu pun buka-buka sampul 1,000. Tak ingat berapa dia sebut hari malam tu. Kata tapi dalam ribuan ringgit lah. Kata 1,000. Banyak sangat ni. Banyak ni ke hang pinjam dulu? Aku pun tak ingat aku pinjam berapa. Kadang-kadang hari ni aku pinjam RM10, kalau esoknya aku pinjam RM50. Hang pun tak catat, aku pun tak catat. Jadi aku pun tak ingat. Tak apalah, kalau terlebih kira halal lah. Kalau terkurang pun halal lah. Kita halal sama halal lah kata. Aku pun tak ingat lah, tapi aku pun tak sesak apa pun, okey lah ni. Tak apa, tak ada masalah. Maknanya nak cerita ni rezeki. Tu yang Tok Guru, pada Tok Guru Siddiq Noh, namanya Tuan Guru Haji Hitam tu, dia bagi tahu dekat Ustaz Siddiq. Dia kata, "Dek, jangan risaulah bab duit ni. Kerana duit ni macam misai, lagi cukur lagi tumbuh, lagi cukur lagi tumbuh. Jadi tak payah pening, tak payah risau." Azan dulu ke macam mana? Ke boleh sambung sikit? Sikit lagi Jadi tak payah pening. Dalam kitab Minhajul Abidin pun karangan Imam Al-Ghazali, dia kata janganlah kamu berbimbang-bimbang, janganlah kamu bersusah-susah dengan yang lain, melainkan 2 perkara saja kerana kamu kena bimbang. Maknanya soal dunia jangan bimbang, soal harta semua jangan bimbang. Yang nak bimbang kena 2 ni je, kena bimbang. Dia kata, apa 2 ni? Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Itu kena bimbang. Kita kena bimbang ilmu kita takat mana. Dah berapa lama dah kita hidup?
Kita hidup kat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi adakah ilmu agama kita setara dengan 80 tahun? Apa yang kita buat selama ni? Itu patut kita kena bimbang. Sebab soalan yang akan ditanya dalam kubur bukan 1-2 soalan. Nah, berapa ratus ribu soalan pun kita tak tahu. Sehingga kan ada riwayat kata orang yang dah mati 100 tahun pun soalannya belum habis lagi. Bayangkan. Nah, yang cuma bocor baru 3-4 soalannya, marabbuka wa madinuka, itu yang bocor. Yang banyak lagi soalan. Allah akan tanya. Yang ni Allah tanya, tu Allah tanya, ni macam-macam tanya. Dan kalau tanya banyak, lepas tu ilmu sikit, agak-agak boleh jawab. Nah, sedangkan ulama, tok guru besar pun menangis bila dengar cerita ni. Dia pun takut dia tak boleh jawab. Padahal kitab bersusun dekat dalam rumah dia. Kan? Tu. Nak ceritanya, yang kita kena bimbang ialah ilmu kita. Tak kat mana ilmu kita. Tu kita kena berusaha mengaji, nak belajar, kan? Bukan buat relax-relax gitu. Ni nak kena pergi carilah. Sini tak ada kuliah, pergi cari tempat lain yang ada kuliah. Kalau boleh, jangan miss satu hari pun kita duduk untuk mendengar ilmu. Tak dapat banyak, dapat sikit, kan? Jadi makna setiap hari kita tak putus daripada ilmu, kan? Ini dengar, ustaz datang, okey, tak apa. Steady je. Nah, mana kadang kita tak kisah, kita meletakkan ilmu agama Allah itu rendah, seolah-olah ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi kalau duit kita letak macam mana? Nah, ada bagus, tak ada, tak ada naya, kita kata itu. Jadi maknanya kita meletakkan nilai dunia lebih tinggi daripada nilai akhirat. Lepas tu bila letak nilai dunia lebih tinggi pada nilai akhirat, lepas tu cita-cita nak masuk syurga. Cek. Tu cerita dia. Inilah dia kata mutamman, orang yang berangan-angan. Angan-angan nak masuk syurga Allah, tapi dalam hatinya kecintaan dunia lebih tinggi daripada kecintaan akhirat. Allahu Akbar. Macam mana? Ada? Tu. Kitab ni RM7 je harga. Kan? Kereta motor kita RM70,000. Nampak? Nak? Tapi bahagian dunia kita boleh beli, bahagian akhirat Allah. Kan? Dia macam tu. Nah, itu saja ukuran kita. Dia ilmu. Yang kedua, amal. Bila dah berilmu pula, jangan tak ada amal. Mengaji bukan main, amal tak ada. Kan? Belajar sampai balik Mesir, belajar balik Jordan, balik habis bawa kitab. Kan? Susun kat rak tu sampai melendut papan rak tu. Kan? Tapi tahajud pun balok liat. Nah, amal pun tak ada. Nah, jadi tak boleh juga. Jadi bila dah berilmu, perlu pula beramal. Kerana pahala itu didapat dengan sebab beramal. Nah, tapi kalau beramal tanpa ilmu, amal pula jadi tak betul. Maka kena ada ilmu dan kena ada amal. Amal kita kena berbimbang-bimbang. Banyak mana amal aku? Kan? Amal ni pula jangan kira kuantiti, tapi kiralah kualiti. Walaupun sedikit, tetapi ianya cantik, elok, cukup, sempurna, rukun, syarat, semua elok. Kan? Jaga yang tu. Nah, apa guna buat banyak-banyak tapi semuanya tak dikira. Nah, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Saya ada satu orang, dia orang susah, tapi dia tiap-tiap bulan dia derma kat pondok kami RM5. Dia tak pernah derma lebih sebab dia memang duit tak banyak. Tapi dia istiqamah, tak pernah putus. RM5, RM5, RM5 tiap-tiap bulan. Kita kadang-kadang mungkin boleh bagi RM5,000, tapi sekali setahun tu je lah. Kan? Jadi Allah lebih suka amalan yang sedikit tetapi dawam, berpanjangan, daripada amalan yang besar tapi sekali tu je buat. Yang mahalnya ibadat itu bukan hebat atau banyak. Mahalnya ibadat itu kerana dibuat secara istiqamah. Tu mahal. Kalau nak buat hebat, malam ni kita boleh buat. Kita pakat semua yang dalam masjid ni, malam ni nak kita syak jam, kunci jam betul-betul. Pukul 3 pagi kita bangun, sembahyang tahajud 24 rakaat. Boleh? Kita kata boleh Ustaz, semangat. Tengah semangat. Ada yang tak tidur, tunggu sampai pukul 3, bangun, Allahu Akbar, semangat. 24 rakaat.
Tapi malam ni lah, alah esok tak ada dah. Alah esok tak ada dah, alah lusa tak ada dah. Malam tu lah kenangan paling indah sebenarnya. Lain tak ada dah terus, senyap terus, ni sepi, dengkur khak. Nah, dengkur pula 24 rakaat dengkur dia. Tak ada nak buat dah. Nak. Tu sebab tu memang boleh buat kalau nak buat hebat. Hari ni kita boleh buat hebat, keluarkan dalam wallet ni spark RM1,000. Nah ustaz, saya derma RM1,000. Memang hari ni lah. Betul? Ada. Jadi yang cantiknya, yang sebenarnya amal. Kalau amal tu Allah terima ke? 24 rakaat tu Allah terima juga. Tapi ni nak cerita afdal, yang lebih cantik lagi. Maka lebih cantik kamu buat sedikit tapi berterusan. Tak apalah. Kan? Tak boleh buat lebih-lebih. Jangan kalau nak buat perubahan pada diri, jangan drastik, jangan mengejut tiba-tiba. Buat sikit-sikit. Nah, kita tak biasa bangkit tahajud, nak latih diri kita bangkit tahajud. Jangan bangun awal sangat. Ini semangat terlebih sangat, pukul 2.30 bangun dah. Lepas tu baru nak baca sikit, ngantuk, tidur balik. Tidur balik, bangun pula pukul 7. Subuh pun terlepas. Nampak? Nah, tak mau macam tu. Kita bangun, okey, kata subuh pukul apa sekarang? 6 suku lebih kurang macam tu. 6 belah-belah. Kan? Okay, jadi kita pun kita ambil awal sikit daripada tu je. Jangan terlampau awal sebab kita baru nak latih diri. Jadi kita bangun dalam 5.45 sebagai contoh. Kunci jam 5.45, bangun 5.45, siap-siap mandi, ambil uduk apa semua. Lebih kurang jangan lama-lama sangat bilik air tu. 5.50 atau 5.55 kita dah siap. Kita pun semayang, kan, baca apa lebih kurang dalam semayang. Tak payah buat banyak, tak apa, buat 2 rakaat saja. Tapi buat dengan sempurna, buat pelan-pelan, elok-elok, jangan gopoh-gapah. Habis semayang lagi salam, lagi sikit berapa minit lagi nak masuk subuh. Kita pun start motor pergi masjid. Boleh je. Lepas tu latih lagi, esok buat lagi, esok buat lagi, esok buat lagi. Lama-lama benda tu mula-mula susah, lama-lama dia jadi senang. Nah, mula-mula memang nak disangka buka pintu bilik air, rupanya pintu almari dibuka. Mula-mula buka-buka apa ni, baju pula. Kan? Mula-mula buka bilik air, dia tengok pilih tengok dia. Lah kali pilih tanya, "Dah bang, bila nak ambil uduk ni?" Termenung depan pilih. Biasa tu mula-mula. Mama-mama gitu. Kan? Mula-mula susahlah, mujahadah, bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Tapi bila dah jadi lazim, lama-lama dia senang. Dia nak lazim tu macam mana kata ulama? Bertahan selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Bertahan. Kalau terputus dalam tempoh 40 hari tu, dia kena kira dari satu balik. Dia tak boleh sambung. Nah, contoh 35, malam 36 tak buat. Malam 37 kita sambung jadi 36, tak boleh. Dia kena nombor satu balik. Dia macam tu, dia punya kaedah. Ini ulama punya perkiraan. Memang tak ada nas dia. Jangan pergi minta dalil pula. Mana dalil ustaz? Coba. Tak ada lah, ni ulama punya dia punya kaedah. Ulama dia buat kajian. Sama gak saintis buat kajian, mana ada dalil? Vaksin mana ada dalil? Tapi kajian membuktikan begini. Begitu juga dalam bab agama pun ulama mengkaji tentang masalah kerohanian dan sebagainya. Jadi punya kajian 40 hari ini syarat ataupun menjadi waktu yang boleh menyebabkan diri kita ni jadi lazim. Jadi lazim. Jadi bila kalau kita istiqamah 40 hari tu berturut-turut, insya-Allah dengan izin Allah, kalau kita buat tu ikhlas, dia akan jadi dawam pada diri kita. Mana lepas-lepas tu dia maintain aja sampai bila-bila, insya-Allah. Tapi kena jagalah pula pantang larang dia, jangan buat maksiat, jangan buat apa, supaya Allah teruskan makam kedudukan kita yang dah mula sonok dengan buat amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan tadi. Kemudian lagi sikit wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Dan siapa pula yang menyangka, kata dia, siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha saja ia akan masuk dalam syurga. Siapa pula yang pegang kalau dia berusaha ni confirm dia masuk syurga. Aku semayang confirm masuk syurga. Aku pergi masjid confirm aku ahli syurga. Siapa yang pegang macam ni pula, dia kata fahuwa mustaghnin, maka orang itu kaya daripada rahmat Allah. Apa maksud dia? Kaya daripada rahmat Allah. Jangan salah faham pada ayat ni.
Kaya situ maknanya tidak memerlukan. Itu makna kaya. Kaya artinya tidak memerlukan apa-apa. Tu kaya. Jadi kalau kita terjemah kaya tu dengan tidak memerlukan apa-apa, artinya orang yang menyangka bahawa dirinya berusaha, kemudian dia akan dapat masuk syurga dengan sebab usaha dia, maka orang itu telah merasa kaya. Atau dengan kata lain, orang itu telah merasa tidak memerlukan daripada rahmat Allah. Maknanya dia tak perlu rahmat Allah. Boleh ke masuk syurga dengan tanpa rahmat Allah? Itu persoalan dia. Maka yang kedua pun salah juga orang ni. Dia sangka dengan dia semayang, dengan dia buat ibadat, confirm dia ahli syurga. Tak. Masuk syurga bukan dengan sebab banyaknya ibadat, tapi masuk syurga dengan sebab rahmatnya Allah pada dia, kasih sayang Allah pada dia. Itu yang sebab masuk syurga. Maka kesimpulan kita pada malam ini, buatlah, kalau tak buat ibadat jadi angan-angan. Kalau buat ibadat tapi dengan harap ibadat itulah boleh masuk syurga, dia akan jadi dia kurang berharap dengan rahmat Allah. Habis macam mana nak bagi belen? Maka kita buat je ibadat, teruskan buat ibadat, tapi jangan pegang bahawa ibadat kita buat itu menjamin kita masuk syurga. Tidak. Tapi yang menjamin kita masuk syurga ialah rahmat Allah. Maka buatlah ibadat itu dengan mencari rahmat Allah. Maksudnya buatlah ibadat itu dengan mencari kasih sayang Allah. Maka buatlah ibadat itu dengan rasa kasih pada Allah, maka barulah Allah kasih pada orang tu. Jadi buat ibadat maknanya jangan lagi buat secara keterpaksaan. Jangan lagi buat ibadat seolah-olah kita rasa ianya beban. Kadang-kadang kan kita bercakap, baru je habis mayang Zuhur, lepas tu kita buat kerja sikit, dengar azan asar. Kita pun kata, ish, asar dah, baru tadi Zuhur, nak mayang pula. Jadi seolah-olah dalam hati kita merasa sembahyang ni menyusahkan kita, beban. Memang kita sembahyang tu sah, tapi takut-takut dalam sembahyang tu cedera, tak nampak cantik. Bagaimana kita nak bawa hadiah kepada Allah sedangkan hadiah itu buruk? Agak-agak Allah terima ataupun tidak? Itu soalan dia. Sultan Perak datang ke tempat kita, nak ziarah kampung kita, nak tengok kebun kita. Dengar kata di Kampung Setiawan ni ada orang tanam pisang, kebun yang sangat hebat kebun dia. Jadi Sultan nak pergi tengok rakyat dia. Jadi bila kita dengar Sultan nak datang tempat kita, kita pun kata, aku nak hadiahkan kat Sultan pisang yang terhasil daripada kebun aku. Agak-agak kalau kita nak hadiahkan pisang pada Sultan, kita nak main petik je ke mana-mana pisang. Tak, kita petik banyak-banyak pisang, kemudian kita pilih pula pisang mana yang paling cantik, yang paling manis, yang paling elok. Maknanya kita ambil yang paling hebat sekali dalam semua-semua pisang tu, baru kita persembahkan atau kita hadiahkan kepada Sultan. Kan? Tiba-tiba kalau kita main ambil je pisang-pisang tu lebam, ada ulat pula bagi kat Sultan, agak-agak Sultan nak terima ke tak? Kan? Itu ibaratnya kita habis mati esok, bukan esok lah, lambat lagi lah, esok mati sungguh esok kan. Mati nantilah. Kita mati nanti, kita nak bawa amalan kita bertemu dengan Allah, agak-agak amalan kita macam mana rupanya. Macam mana rupanya. Nampak? Kalau elok, nasib baiklah. Kalau ada tadi, ada lebam, ada ulat, jadi macam pisang tadi, nak tak cantik, lepas tu nak sembah pada Allah, Allah terima ke tak? Tu takut. Inilah dia, inilah tasawuf, ini Imam Ghazali pesan ni. Maka bila kita fikir benda ni, hari ni kita masih lagi ada kesempatan hidup, maka tak terlambat lagi untuk kita betulkan balik keadaan hidup kita. Start daripada malam ni, tanam azam, aku beribadat, timbulkan rasa kasih. Buat dulu pun tak apa, tapi buatlah rasa kasih. Jangan terasa beban, jangan terasa terpaksa, tapi kita buat dengan sebab kita sayang pada Allah, kita kasih pada Allah. Maka bila kita buat dengan penuh kasih sayang, maka ibadat itu adalah ibadat yang tercantik. Bila tercantik, kita bawa bertemu Allah dalam keadaan kita persembahkan pada Allah amalan yang cantik, maka insya-Allah Allah menerimanya.
Itu dia. Nah, ni nak ceritanya bukan pada orang jahat, orang yang maksiat. Ni cerita orang yang dah beramal tapi nak betulkan amalnya lebih baik lagi. Ni dah dia tasawuf. Tasawuf ni mentahqiqkan usul, mengheningkan fiqh. Masuk mentahqiqkan usul dari segi tauhid, dia tahqiqkan lagi, dia kuatkan lagi akidah kita. Tapi dari segi fiqh pula, dia mencantikkan ibadat tadi, mencantikkan perkara yang kita buat dalam maksud ibadat. Sebab kalau setakat fiqh, semayang cukup syarat, cukup rukun, sah dah semayang. Tapi bila main dengan tasawuf, walaupun syarat dah cukup, walaupun rukun dah cukup, tapi kalau tak kena adab, ibadat itu masih lagi kurang dan masih lagi banyak cacat celanya untuk dihadapkan kepada Allah. Sebab tu memanglah angkat tangan takbir kita jawab alah sunat je ustaz, buat lebih kurang pun tak apa. Betul, memang tak batal semayang, tapi adab cantik tak? Jadi buat dengan sempurna. Allahu Akbar. Kita jaga habis-habis, daripada takbir sampai ke salam. Setiap pergerakan, setiap lafaz kita jaga. Bila kita jaga, itulah modal kepada khusyuk. Banyak orang tanya, ustaz macam mana nak khusyuk? Inilah dia, dengan menjaga setiap perbuatan dan menjaga setiap perkataan. Maka automatik kita jadi khusyuk dalam ibadat. Baru tak ingat yang lain. Ini dalam Allahu Akbar ingat telur masin. Ada tak? Mujur tak sasul. Kalau sasul kan naya Allah masin. Macam mana? Tu cerita dia. Makna kata, sebab tu kosongkan dulu dunia ni, tinggalkan sekejap dunia ni. Kita nak semayang dalam 5 ke 10 minit je. Tinggalkan sekejap pemikiran tentang dunia, kita fokus pada apa yang kita nak bawa kepada Allah ni. Itu dia. Sebab kita bukan makam tinggi nak semayang merasakan Allah ada depan kita. Macam mana nak rasa? Itulah, itu benda tu payah. Kalau makam orang tinggi lain. Jadi makam orang awam macam kita, macam mana nak buat? Kita jaga perbuatan dan perkataan dalam solat kita dengan rapi, supaya bila ianya jadi cantik, benda cantik inilah kita nak persembah pada Tuhan kita nanti di hari kiamat. Itu cerita dia. Jadi kita akan sambung kuliah kita pada yang akan datang. Dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nanti kita tengok Imam Hasan Al-Basri kata apa pula. Tadi kata Saidina Ali. Boleh lah. Jadi macam biasalah, apa nama, barang niaga. Sekarang ingat lagi tak apa. Semayang lagi jangan ingat. Ni belum semayang lagi, tak apalah. Jadi macam biasalah, bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah kami untuk melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, supaya dapat membimbing umat terus kepada Allah dan taat pada perintah Allah. Moga-moga dengan kita dapat meramaikan umat-umat Islam yang tunduk pada Allah, maka tertahanlah bala-bala dan musibah kepada kita, dan Allah turunkan rahmat, kesembuhan dan kebaikan buat kita semua, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di negara kita Malaysia, dan seterusnya kepada semua negara-negara Islam di dunia yang lain, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.